Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita tengah hari bersama saya Niza Yusni Muhammad, dan antara paparan hari ini, kerjasama Malaysia-China kembangkan bidang pertumbuhan baharu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim meneruskan lawatan rasmi ke China dengan bertemu Perdana Menteri baharu Li Qiang hari ini. Pertemuan bakal berlangsung di Dewan Besar Rakyat, iaitu lokasi persidangan Kongres Rakyat Kebangsaan negara itu. Wartawan Syamimi Saripan di China World Hotel Beijing mempunyai perincian hari keempat lawatan rasmi Perdana Menteri ke China. Baik, terima kasih. Seperti semalam, hari ini juga merupakan antara hari penting bagi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sempena lawatan ke China yang bermula sejak 29 hari bulan Mac lalu, yang mana pada hari ini beliau dijadual akan mengadakan lawatan ataupun kunjungan hormat ke atas Perdana Menteri China Li Qiang di Dewan Besar Rakyat di Beijing. Yang untuk makluman, pertemuan ini dijadualkan akan berlangsung pada jam 5 petang nanti. Sehubungan dengan kedua-duanya akan mengadakan mesyuarat bilateral juga pelbagai lagi perkara-perkara ataupun isu-isu yang akan dibincangkan. Pada akhir pertemuan tersebut, setakat ini kita dimaklumkan terdapat 3 MOU yang akan dimeterai melibatkan beberapa kementerian di Malaysia dan China, antaranya membabitkan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri serta Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Namun untuk makluman anda, pada pagi tadi juga tumpuan terarah kepada mesyuarat meja bulat antara syarikat berprofil tinggi dan juga pelabur-pelabur di China. Pelbagai MOU telah dimeterai membabitkan syarikat-syarikat Malaysia China. Pada awalnya kami dimaklumkan terdapat 11 MOU yang telah dimeterai, namun ternyata terdapat peningkatan ataupun pertambahan MOU melibatkan kedua-dua syarikat dari kedua-dua negara. Perincian untuk MOU ini pastinya kita akan ketahui sebaik saja Perdana Menteri selesai mengadakan lawatan di negara ini, dan akan dilakukan sidang media pada malam ini sekira-kira jam 8 malam nanti bersama dengan rakan-rakan media di Hotel China World Hotel di sini. Usaha-usaha yang dilakukan Malaysia ketika ini adalah selari dengan komitmen kerajaan, yang mana Perdana Menteri pada malam tadi telah pun menegaskan bahawa kini sudah tiba masanya untuk semua pelabur mula melakukan pelaburan ke Malaysia dan membawa masuk pelaburan-pelaburan asing ke dalam negara bagi merancakkan kembali sektor ekonomi, dan juga kerajaan juga melibatkan beberapa kementerian yang terlibat untuk mempermudah cara bagi kemasukan pelaburan asing ke dalam negara. Ini bukan saja melibatkan memanfaatkan ekonomi, tetapi juga dalam bidang-bidang lain seperti teknologi, pendidikan, makanan dan sebagainya. Saya kira itu saja perkongsian langsung dari Beijing, China ketika ini. Kita akan bawakan perincian ataupun kupasan yang lebih mendalam dalam berita-berita selanjutnya. Kembali bersama rakan penyampai di studio. Silakan. Baik, terima kasih Mimi. Pempengaruh media sosial mempunyai pengaruh kuat kepada sebarang bentuk kandungan untuk tatapan pengikut masing-masing. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil berpendapat kandungan RTM juga mampu dikembangkan dengan lebih berkesan menerusi peranan mereka. Media sosial yang bijak turut menjadi pengantara media mendapatkan maklum balas keberkesanan program-program atau kandungan yang disiarkan. Kita mesti cari pempengaruh, ya, dan memang media sosial tu kuat dengan pempengaruhnya. Jadi saya rasa bila kita mengangkat mereka yang boleh mempengaruhi rakan-rakan sebaya untuk secara jujurnya menikmati dan secara mungkin terus terang yang mampu membudayakan. Dan bagi saya itu yang agak menarik. Beliau berkata demikian ketika menjadi tetamu Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri Kota Media sempena dengan ulang tahun RTM ke-77. Tanggal 1 April pada tahun ini menyaksikan lebih 7 dekad RTM menyumbang peranan sebagai teman setia dan terus diyakini seluruh rakyat Malaysia, di samping menjadi suara penghubung antara kerajaan dan rakyat menerusi 6 saluran TV dan 34 stesen radio. Ringkas juga padat. Berita Kanta 744 nafas baru format berita RTM bersiaran 15 minit. Cara penyampaian yang lebih komprehensif membolehkan penonton mendapat informasi berita sepanjang hari.
Kanta 744 ni dia menawarkan berita yang compact, padat, ringkas, semuanya walaupun dia ringkas tapi dia semua lengkap. Kita ada tajuk utama ada dalam tu, lepas tu berita-berita biasa dan juga ekonomi serta dunia. Kiranya kalau kita tengok Kanta tu, dia dah macam cover dah the whole bulletin of the day. Dan kalau untuk perincian yang lebih komprehensif, penonton pula boleh beralih kepada berita selanjutnya, iaitu berita perdana. Sebenarnya tujuan untuk Kanta ni adalah untuk kita tarik audiens, terutama kali penonton lah. Mana mereka yang suka berita ringkas, padat dan menyeluruh. So untuk penonton ni, kalau dia nak tengok berita yang padat, ringkas tu, tengok Kanta 744. Semua ada guys. So setiap story tu, setiap berita tu kita ada mungkin dalam 12 saat saja. So kalau dia orang nak tengok tu, mungkin tak ada masa. Okey, Kanta 744 ni adalah berita-berita yang kita ringkaskan. Story of the day yang berlaku pada hari kejadian tu kita ringkaskan dan kita siarkan. Sebelum disiarkan dengan lebih lanjut lagi dalam berita perdana pukul 8 malam. Kementerian Komunikasi dan Digital melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM telah mengeluarkan arahan kepada semua syarikat telekomunikasi untuk melarang sebarang kandungan pautan pelokasi sumber seragam dalam khidmat pesanan ringkas SMS. Timbalan Menteri Teo Nii Chim menegaskan arahan tersebut dikeluarkan bagi mengelakkan pengguna menjadi mangsa skam atau penipuan dalam talian. MCMC telah juga keluarkan satu arahan kepada semua syarikat telco supaya dalam SMS sekarang tak boleh letak URL. Kerana banyak penipuan dalam talian itu berlaku apabila seseorang pengguna dia salah tekan URL yang tidak boleh dipercayai. Jadi kalau you tersalah tekan URL tu, mungkin you akan dibawa kepada satu laman web yang palsu. Beliau bagaimanapun menjelaskan arahan tersebut akan berkuat kuasa secara berperingkat dan berharap syarikat yang terlibat dapat melaksanakan arahan tersebut dalam masa yang terdekat. Beliau terdahulu menjadi tetamu di IFM sempena sambutan ulang tahun RTM ke-77. Baik, jelajah Ramadan Selangor FM menjelajah ke 3 masjid di Kelang. Jadi untuk laporannya langsung bersama Zanaria Zainal Abidin. Silakan Zanaria. Baiklah, 3 masjid dikunjungi tim Selangor FM dalam program Jelajah Ramadan pada kali ini. Masjid berkenaan berada dalam kawasan di Meru Kelang dan pastinya pelbagai program telah dirancang bermula daripada pagi tadi sehinggalah malam nanti. Dan untuk mengetahuinya dengan lebih lanjut, saya bersama dengan Puan Fairuz Mambarazi yang merupakan pengarah Jabatan Penyiaran Negeri Selangor. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam Zana, terima kasih. Okey Puan, tujuan utama program ini diadakan dan apa keistimewaannya program Jelajah Ramadan kali ini? Okey, Jelajah Ramadan kali ini sangat istimewa. Dia bersempena juga dengan hari ini sambutan Hari RTM yang ke-77 dan kini kita berada di Masjid Al-Barakah, masjid kedua yang kita santuni hari ini untuk mencukupkan 3 masjid. Kita telah selesai pun pada pagi tadi di Kampung Budiman, sebuah masjid di Kampung Budiman, dan kita sambung di masjid kedua pagi ini tengah hari ini dan kita akan sambung kepada masjid ketiga seterusnya. So istimewanya di situ ialah sambutan kali ini sempena 77 tahun 77 masjid dan Selangor akan menjelajahi 3 masjid untuk tahun ini dengan jika kita boleh lihat di belakang mereka sedang rewang untuk majlis berbuka puasa nanti Zana. Okey Puan, seperti yang saya difahamkan terdapat juga Kementerian Dalam Negeri juga menyertai untuk jelajah kali ini dan sendiri ada pertukaran Al-Quran dikabarkan. Bagaimana itu Puan melihat program ini? Okey, saya melihat itu satu aktiviti yang bagus yang mana kita kerjasama strategik dengan KDN Negeri Selangor akan ada dilaksanakan program pertukaran Al-Quran di mana masyarakat setempat boleh membawa Al-Quran masing-masing untuk ditukarkan dengan Al-Quran yang kita kata asli, yang betul. So mereka boleh datang untuk bersama-sama dengan Selangor FM membawakan KDN sekali untuk program pertukaran Al-Quran ini. Okey
Okey, Puan, yang terakhirnya Tuan, harapan sendiri untuk Jelajah Ramadan ini. Okey, sudah tentu harapan saya agar program ini akan berjalan lancar dan mencapai matlamatnya untuk kita mengimarahkan bulan Ramadan, menyantuni anak-anak yatim, golongan asnaf. So dengan program-program seumpama ini akan memberikan satu, saya rasa, sinar kepada golongan-golongan yang kurang berkemampuan ini. Okey, Puan, terima kasih, Puan. Dan saya kira setakat ini laporan saya untuk Jelajah Ramadan untuk Negeri Selangor. Kembali ke Angkasa Puri, silakan. Baik, terima kasih Zanaria. Fama Terengganu sedia menganjurkan Pasar Tani Syawal Madani dan melibatkan 3 lokasi. Program jualan khas itu sempena Aidilfitri ini. Pengarah Fama Terengganu, Nukman Hashim, ketika memaklumkan perkara itu berkata 3 lokasi berkenaan masing-masing Pasar Tani Kuala Berang 17 April, Pasar Tani Hiliran pada 20 April dan Pasar Tani Kekal di Cukai Kemaman 21 April. Pelbagai persiapan raya dengan harga yang menarik. InsyaAllah 2 hingga 5 hingga 20% lebih murah insyaAllah. Jadi datanglah beramai-ramai. Antara komoditi yang akan dapat less tu potongan antaranya komoditi yang biasalah ayam, ikan, daging dan sayur-sayuran lah. Itu antara komoditi utama kita lah yang kita akan buat pengurangan insya-Allah. Sementara itu, mengulas mengenai bekalan telur di negeri ini, beliau menyatakan Fama Terengganu telah melaksanakan program intervensi telur. Sejak Disember lepas, pihaknya membawa masuk telur antara 2 hingga 3,000 papan seminggu. Angka itu meningkat kepada 5,000 papan seminggu sebagai persiapan Ramadan dan Aidilfitri. Keutamaan bekalan diberikan kepada 3 daerah yang kritikal, masing-masing Kuala Terengganu, Setiu dan Besut. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Selangor menafikan dakwaan kononnya seorang penunggang motosikal terlibat dalam kemalangan akibat sekatan jalan raya baru-baru ini. Kenyataan menyatakan dakwaan itu tular di media sosial menerusi kiriman suara serta gambar 2 pegawai JPJ yang berada berdekatan dengan penunggang motosikal berkenaan. Kenyataan menjelaskan 2 pegawai yang berada di lokasi insiden sebenarnya bertindak pantas memberikan bantuan awal dengan mengawal lalu lintas. Kejadian berlaku pada 28 Mac lepas ketika sepasukan anggota JPJ Selangor sedang melakukan rondaan sekitar kilometer 4.4 Lebuh Raya Selat Kelang Utara dari arah Bandar Sultan Sulaiman menghala ke Shah Alam. Siasatan awal pihaknya mendapati kemalangan berlaku disebabkan penunggang motosikal itu hilang kawalan sehingga terbabas. Individu berkenaan kini dilaporkan sedang menerima rawatan lanjut di Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang. Sepasang suami isteri maut manakala anak mereka yang berusia 2 tahun cedera selepas van yang dinaiki terbabit dalam kemalangan di kilometer 41.02 Jalan Baru Kulim Baling dekat Baling Kedah malam tadi. Ketua Polis Daerah Baling, Superintendent Samsudin Mamat mengesahkan kejadian berlaku kira-kira pukul 10.15 malam. Mangsa Saiful Azmi Muhammad Razali, 35 tahun, maut di lokasi insiden manakala isterinya Sailul Hayati Mat Isa, 36 tahun, meninggal dunia ketika menerima rawatan di unit kecemasan di Hospital Kulim. Anak pasangan itu, Amar Rizki, yang duduk di bahagian belakang penumpang yang cedera, dibawa ke hospital yang sama untuk rawatan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dirempuh kenderaan lain ketika memberi bantuan antara risiko pasukan rondaan dan bantuan lebuh raya plus ronda ketika memberi perkhidmatan kepada pengguna lebuh raya. Wartawan Adliah Hasbullah berkesempatan merasai sendiri cabaran pasukan berkenaan. Petugas plus ronda telah terlatih dengan aspek teknikal serta bantuan kecemasan yang membolehkan mereka mengendali sebarang situasi ketika bertugas. Setiap shift tu kita akan tukar kenderaan. Kita akan periksa kenderaan dalam keadaan baik ataupun tak baik. Biasa kita yang penting dia lampu kita, beacon, tayar, sistem brake,
signal kita memang kita check lah. Itu yang penting lah. Kalau itu peralatan macam toolbox kita. Apa saja masalah yang customer hadapi, boleh minta bantuan daripada pos ronda. Kami tak terhad lah maksud dia. Semua bantuan kami akan cuba bantulah selesaikan. Tahun lalu, Pelas Ronda telah memberikan perkhidmatan melibatkan lebih 206,000 insiden. Antaranya, bantuan kerosakan kenderaan, kemalangan dan mengalihkan objek atau halangan. Mengakui cabaran tugasan yang besar, namun tidak mematahkan semangat anggota Pelas Ronda untuk terus berkhidmat. Cabaran dia petugas waktu hujan lah. Risiko dia memang bahaya. Bahaya pada kita. Partner semua memang bahaya. Kita tak langgar orang. Orang yang langgar kita. Walaupun kita dah buka lampu, seren apa semua, orang kadang-kadang dia akan bergesel. Dan ada ketikanya, petugas Pelas Ronda berdepan pengalaman luar jangka. Pengalaman yang paling buat saya punya acting ngeri lah bagi saya selama saya bekerja ni. Ada satu kemalangan saya jumpa dalam keadaan masa tu hujan lebat. Okey. Tiba-tiba saya nampak ada motor satu jatuh kat lorong kiri. Jadi saya terus berhenti dalam keadaan hujan lebat lagi lah. Dan saya tengok ada satu mangsa perempuan Melayu kita dah terbaring kat lorong kecemasan tanpa kepala. Dah terima panggilan ada kemalangan. Kita sampai lokasi, keadaan situ memang gelap lah. Turun-turun kita tak perasan ada cebesan daging apa semua. Bila sulurkan lampu baru kita tahu cebesan daging. Cebesan daging yang kita kutip salah satu. Melakukan pemeriksaan dan rondaan tidak kira siang atau malam, pasukan Pelas Ronda terus mempamerkan kecemerlangan selepas lebih 30 tahun penubuhannya. Peranan yang signifikan ini nyata memberi keselesaan kepada 1.7 juta pengguna lebuh raya sekaligus memastikan kelancaran aliran trafik. Adli Habibullah, RTM. Kerajaan akan terus menggalakkan sektor swasta menguji dan menilai, menggaji dan dengan nilai yang lebih tinggi. Masalah negara kita ini ialah peningkatan produktiviti tetapi kadar upah yang rendah. Perkeso akan menyediakan insentif kepada majikan yang menggaji 17,000 graduan khususnya TVET sebanyak RM600 sebulan selama 3 bulan sebagai tambahan kepada gaji yang ditawarkan. Perkeso juga menyediakan insentif kepada majikan menggaji golongan mudah terjejas seperti OKU, bekas banduan, gelandangan, penganggur tegal sehingga RM600 sebulan. Bertemu kembali. Kementerian Kewangan sedia mempertimbang permohonan peruntukan hampir RM45.5 juta bagi mengatasi kesesakan lalu lintas di Kompleks Custom, Immigration dan Kuarantin CIQ, Kompleks Sultan Abu Bakar, Johor Bahru. Timbalan Menteri Kewangan Datuk Seri Ahmad Mazlan yakin Kementerian Kewangan dan Unit Perancangan Ekonomi EPU dapat meluluskan peruntukan itu. Projek terlibat adalah penambahan akses laluan masuk ke zon menunggu kenderaan berat import dan ekspor serta menggabung dan membina bumbung dewan bagi penumpang bas inbound dan outbound selain menyediakan kemudahan seperti kafe, surau dan tandas serta membuka laluan kontra dari Malaysia ke Singapura. Tahun ini sebabnya isu kesesakan ini sudah menjadi isu besar. Itu sebab ada jawatan kuasa kabinet dan segala perkara yang boleh dipersiapkan segera kita akan persiapkan segera, terutama dari segi peruntukan. Beliau berkata demikian selepas membuat lawatan kerja ke CIQ KSAB Gelang Patah, Johor Bahru. Ketika ini, laluan kontra hanya melibatkan Singapura ke Malaysia yang dibuka jika berlaku kesesakan, terutamanya pada hujung minggu, cuti atau perayaan.
Malaysia menyokong usaha memperkasa kerjasama ASEAN merangkumi isu seperti kelestarian, kesihatan awam, keterjaminan makanan, peralihan tenaga dan juga ekonomi digital. Timbalan Menteri Keuangan Steven Sim turut mencadangkan pendekatan jalur merah untuk menggalakkan negara anggota bersatu terutamanya dalam isu berkepentingan bersama. Beliau mengemukakan cadangan itu dalam mesyuarat Menteri Keuangan ASEAN dan Gubernur Bank Pusat AFMGM di Bali, Indonesia yang berlangsung selama 3 hari berakhir semalam. Jelasnya sebagai institusi yang ditubuhkan pada abad ke-20, wajar bagi ASEAN mengenal pasti semula had-had tertentu membabitkan rantau ini sekaligus bersuara sebagai gabungan yang utuh dalam isu-isu berkenaan. Mesyuarat yang turut disertai Menteri dan Timbalan Menteri Keuangan ASEAN itu juga membincangkan aspek dasar keuangan dan monetari. Turut menjadi fokus pendedahan ASEAN kepada krisis pembankan dan inflasi di Amerika Syarikat dan Eropah. Malaysia berupaya meraih peluang di sebalik krisis perdagangan China-Amerika menerusi hubungan dagang yang sedia terjalin dengan kedua-dua negara berkenaan. Ketua Ahli Ekonomi Asia Timur dan Pasifik Bank Dunia, Adia Mato yakin rantau ASEAN mendapat limpahan hasil integrasi dengan China menerusi perkongsian ekonomi komprehensif serantau RCEP. Manfaat sama turut diraih melalui perjanjian komprehensif dan progresif bagi perkongsian Trans-Pasifik CPTPP dengan Amerika Syarikat sebagai rakan utama. Not just about what you do on your own, it's what can you do in cooperation with other countries. And here the point we make in the report is that when in these special circumstances where two large trading partners shift apart, the best response for third countries is not to join one or the other exclusively, but to deepen and strengthen trade relationships with both. We call this, it's better to be a hub than to be a spoke. Jelasnya, Sekatan Perdagangan China-Amerika turut memberi manfaat kepada ekonomi Asia Timur termasuk Malaysia seperti ditunjukkan menerusi peningkatan ekspor. Beliau bercakap pada sesi webinar Kemas Kini Ekonomi Asia Timur dan Pasifik oleh Bank Dunia bagi April 2023. Organisasi komersial boleh didakwa jika pegawai atau kaki tangannya memberi dan melakukan rasuah untuk mendapat sesuatu projek. Malah pengurusan syarikat turut boleh didakwa di mahkamah atas kesalahan yang sama. Pesalah akan didakwa di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009, kesalahan rasuah oleh organisasi komersial. Denda tidak kurang 10 kali nilai suapan atau RM1 juta mengikut mana yang lebih tinggi atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani. 77 tahun yang lalu, tepat 1 hari bulan April 1946, Jabatan Penyiaran telah ditubuhkan di Singapura. Pada 1956, ia telah berpindah ke Rumah Persekutuan di Kuala Lumpur. Selama 77 tahun, liku-liku perjalanan yang telah dilalui RTM. Kini, RTM terus melangkah. Selamat menyambut Hari RTM ke-77. RTM untuk semua. Sekurang-kurangnya 11 maut manakala 10 yang lain cedera akibat rempuhan ketika menerima sumbangan Ramadan di Karachi, Pakistan. Pegawai kanan polis Fida Janwar memaklumkan rempuhan berlaku apabila ratusan individu berkumpul di tempat sesak di luar kilang persendirian bagi mendapatkan sumbangan. Susulan itu, 3 pekerja kilang ditahan kerana memaklumkan pihak polis mengenai penganjuran sumbangan berkenaan bagi membolehkan kawalan dilakukan. Jurucakap Muhammad Farouk menjelaskan mayat 6 wanita dan 3 kanak-kanak dibawa ke Hospital Abasi Syahid. Seorang pegawai pertubuhan bukan kerajaan turut memaklumkan 2 mayat lagi dihantar ke hospital lain. Manakala pakar bedah polis Sumaya Said Tariq mengesahkan angka keseluruhan
keseluruhan mangsa yang maut 11 individu dan dijangka meningkat susulan beberapa mangsa yang cedera dilaporkan kritikal. Pihak berkuasa Colombia memberi amaran mengenai kemungkinan letusan baharu bakal berlaku di Gunung Berapi Nevado del Ruiz. Aktiviti seismik di lokasi berkenaan dilaporkan meningkat yang telah mengorbankan 25,000 individu 38 tahun lepas. Letusan 1985 dianggap bencana alam paling teruk dalam sejarah Colombia dan antara letusan gunung berapi paling maut pada abad ke-20. Perkhidmatan Geologi SGC Colombia memberi amaran mengenai kemungkinan letusan dalam beberapa hari atau minggu akan datang. Presiden Colombia Gustavo Petro berkata amaran dikeluarkan itu pada tahap jingga selain mengarahkan Datuk Bandar mempersiap langkah berjaga-jaga dilakukan. Menurut Unit Pengurusan Risiko Bencana UNGRD Colombia, tahap jingga bermaksud kemungkinan letusan lebih besar dari dekad lalu. Gunung setinggi 5,300 meter di barat Colombia adalah antara gunung berapi di lingkaran api laluan sekitar lembangan Pasifik yang dicirikan gunung berapi aktif dan gempa bumi yang kerap. Aksi Liga Super. Juara bertahan Johor Darul Takzim JDT membenam Sabah FC 4-0 di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri malam tadi. Kemenangan itu sekaligus menamatkan rekod tanpa kalah Sabah manakala JDT terus gah mempertahankan rekod tanpa kalah dalam 6 perlawanan. Ke Stadium Sultan Ibrahim. Gol pertama Harimau Selatan dijaringkan pemain sensasi JDT Arif Aiman pada minit ke-19 menewaskan penjaga gol berpengalaman Khairul Fahmi Cik Mat. Selang 20 minit kemudian Huan Muniz menambah gol JDT pada minit ke-39 hasil jaringan daripada luar petak penalti. Tindakan Esteban Solari membawa masuk pemain gantian Syahmi Safari ternyata membuahkan hasil apabila beliau menyumbat gol ketiga pada minit ke-80. Gol peribadi Fernando Forestieri pada minit 88 mengikat keputusan perlawanan hingga ke whistle penamat 4-0. Selangor FC mengukuhkan status sebagai Raja Lembah Kelang selepas bangkit menewaskan Kuala Lumpur City FC KL City 3-1 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras malam tadi. 2 jaringan penalti pada babak pertama dan 1 jaringan di separuh masa kedua membolehkan skuad Derek Giants mencatat kemenangan keempat musim ini. Skuad kendalian jurulatih Tan Cheng Ho terlebih dahulu dikejutkan dengan jaringan jarak jauh pemain import KL City Kipre Cece pada minit ke-23. Tersentak dengan jaringan itu, Selangor kembali memperkemas permainan dan memperoleh gol penyamaan 10 minit kemudian menerusi penyerang import Iron. Selangor yang menguasai perlawanan selepas itu dihadiahkan sepakan penalti yang tenang disudahkan bintang tempatan Faizal Halim pada minit ke-41. Kealpaan benteng pertahanan KL City terus dihukum Iron dengan jaringan kedua peribadi pada minit ke-54. Tiada tambahan jaringan menyaksikan Selangor menang 3-1 dan naik di tangga ketiga selepas mengumpul 13 mata. Berita tengah hari berakhir di sini. Selamat menyambut ulang tahun RTM ke-77 teman setia anda. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.